Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi pagi ini. Pagi ini kita akan mulai membaca dan meneliti surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara adalah surah yang ke-26 dalam tertib Al-Quran yang ada dengan kita sekarang ni. Atau orang panggil juga tertib Mushafi. Bilangan ayatnya ada 227. Surah ini termasuk dalam surah Makkiyah juga. Bilangan paragrafnya ada 10. Tertib turun tu seperti kita maklum dah, tertib turun surah itu secara keseluruhannya. Bukan bermakna setiap ayat di dalamnya dah. Tak mesti gitu ya. Baik. Sebelum kita membincangkan surah ini dengan lebih detail, terlebih dahulu kita tengok kesimpulan kasarnya atau mesej utamanya dan struktur makronya. Ada dua mesej utamanya. Pertama, semua para nabi menyeru supaya beribadat kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan taat kepada mereka, dan supaya taat kepada mereka. Semua suruhan Nabi begitu. Suruh manusia beribadat hanya kepada Allah dan taat kepada mereka, yakni para Nabi. Yang kedua, bagaimana berimanlah kepada Al-Quran berpandukan dalil-dalil ardi dan tarikhi, di samping menerima sifat Allah yang maha perkasa dan maha penyayang. Di samping menerima sifat Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Jadi itu mesej utamanya. Daripada awal sampai akhirnya berkisar di sekitar ini saja. Inilah mesej utama. Baik. Surah ini kalau kita bahagikan atau kalau kita analisa secara lebih halus, maka dapat kita bahagikan kepada 10 paragraf semua. Kalau kita buat dalam bentuk paragraf, ada 10 paragrafnya. Paragraf yang pertama, ayat 1 hingga 6. Ini daripada ayat pertama hingga ayat ke-6. Di dalam ayat-ayat itu, apa yang tersebutnya? Dalil-dalil rububiyah dan pengenalan Al-Quran. Jadi tak perlu ulang dah. Rububiyah tu apa dah faham dah kan? Kemudian paragraf yang kedua bermula dari ayat ke-7 hingga ayat ke-9. Dalil-dalil ardi. Dalil ardi ni dalil-dalil pada bumi ni. Dalil-dalil pada bumi. Bumi tempat kita tinggal, tempat kita duduk ni, atas muka bumi ni. Itu panggil dalil-dalil ardi. Untuk sifat maha perkasa dan maha penyayang Tuhan ataupun Allah. Kalau kita tak tahu Tuhan ni maha perkasa, Tuhan ni maha penyayang, tengok bumi. Tengok bumi, perhati dengan betul-betul, dengan teliti, kita akan nampak lah sifat Tuhan itu. Dua sifat Tuhan itu akan nyata, senyata-nyatanya. Paragraf yang ketiga daripada ayat 10 hingga 68. Dalil-dalil sejarah. Ini orang panggil dalil tarikhi. Dalil-dalil sejarah daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Selalu disebut ni, diulang-ulang. Diulang-ulang. Sebab apa? Sebab nak dijadikan contoh. Nak dijadikan contoh ni tak perlu sebut semua. Atas muka bumi ni apa yang berlaku dalam sejarah ni banyak. Ambil beberapa contoh saja sudah cukup. Asalkan ia betul-betul bermakna
untuk dijadikan panduan. Paragraf 4, ayat 69 hingga 104, dalil-dalil sejarah. Dalil-dalil tarikhi jugalah daripada kisah Nabi Ibrahim. Paragraf 5, daripada ayat 105 hingga 122, kisah Nabi Nuh dan pengajaran daripada sifat Maha Kuasa dan Maha Penyayangnya. Di sebalik kisah Nabi Nuh tu, kita boleh nampak dua sifat Allah ini terselah nyata. Paragraf yang ke-6, ayat 123 hingga 140, dalil sejarah daripada kisah kaum Ad. Kaum Ad itu pun dalil sejarah. Maknanya sejarah ni penting sebagai iktibar dan sebagai pengajaran kepada manusia. Manusia yang tidak belajar daripada sejarah itu manusia yang berada dalam keadaan amat bahaya. Amat bahaya. Jangan kita ingat kita perlu tengok ke depan saja, kena tengok ke belakang juga. Sebab itulah kereta pun dia ada cermin belakang. Perlu tengok juga ke belakang, kena tengok. Jangan tengok depan saja. Itu cara nak hidup dengan betul, nak selamat. Paragraf yang ke-7, ayat 141 hingga 159, dalil-dalil sejarah daripada kisah kaum Thamud. Ini sudah berulang kali sebelum ni pun kita bertemu. Cuma disebut lagi, sebut lagi. Sebab perlu, perlu. Sebagai peringatan. Paragraf 8 ayat 160 hingga 175, kisah kaum Lut. Kaum Lut. Jadi semua penyakit-penyakit ni kan sepanjang masa ada pada manusia. Jangan berasa ada pada kaum Lut saja, ada pada kaum Thamud saja, ada pada kaum Nabi Nuh saja. Jangan fikir begitu. Ni perangai ni ada sentiasa. Sampai ke zaman kita, sampai bila-bila dia ada. Antara banyak dengan sedikit. Itu saja. Paragraf yang ke-9, ayat 176 hingga 191, kisah Ashabul Aikah dan Nabi Shu'aib. Kisah Nabi Shu'aib, Ashabul Aikah. Dan paragraf yang ke-10, ayat 192 hingga 127, pengenalan Al-Quran. Kita bahagi kepada 3 pula pecahannya. Penutup ni berupa arahan dan penghiburan. Penghiburan dan ancaman. Penghiburan tu mana? Menenangkan kita. Tidaklah jadi gelisah, resah kita. Relax ya kita. Begitu. Boleh relax. Dengan sebab ada ini tasliyah, dia orang panggil tasliyah. Jadi pengenalan Al-Quran 192 209. Quran bukan ramalan syaitan. Itu 210 hingga 225, bukan ramalan syaitan. Bukan kita kata datangnya daripada syaitan. Itu bisikan syaitan, bukan. Sama sekali bukan. 226 hingga 227 ayat yang terakhir, Quran bukan syair. Quran bukan syair. Orang Melayu sebut syair. Kalau syair itu penyair kalau Arab. Kalau bahasa Arab, syair penyair. Jamaknya syu'ara. Ada surah yang kita baca. Jamaknya syair. Tapi kalau kita tengok dalam kaum Melayu, dia tulis syair. 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 Itu yang betulnya syair. Syair. Tapi dah jadi Melayu ikutlah. Kalau nak yang tepatnya takut keliru, kena sebut syair. Kalau tidak syair, takut jadi penyair. Kena sebut dengan betul. Kena sebut dengan betul. Kalau tersebut tak betul, jadi makna lagu lain. Kalau syair, syair lain pula maknanya. Syair maknanya bali. Biji bali itu. Ataupun gandum bali. Itu syair. Sya'run, sya'ar, rambut, bulu, sya'ar, syi'run,
Ini syair. Syair. Quran bukan syair. Walaupun indah bahasanya, bukan syair lah. Syair ni macam lain syair. Dia ada rentak, dia ada irama dia. Quran pun ada irama juga, tetapi lagu lain caranya. Itu kita akan bincangkan. Kemudian begitulah secara kasarnya apa yang kita namakan sebagai struktur makro bagi surah Asy-Syu'ara ini. Seperti baru kita sebut tadi, syu'ara itu jamak kepada syair, penyair. Syu'ara, para penyair. Jadi dalam Al-Quran ini, kena ingat satu perkara ya, mungkin saya tak sebut lagi sebelum pada ni, iaitu nama-nama surah kan penting. Itu antara benda yang kita kena perhatikan. Nama-nama surah ni penting. Bukan saja-sajalah. Kita kata surah lembu. Apa lembu? Lembu tu kita makan tiap hari, hampir-hampir tiap hari sebulan lembu. Apanya lembu? Jangan. Berjuta-juta manusia duduk sembah lembu. Dalam banyak-banyak binatangnya pilih lembu. Padahal kita kata bodoh semua lembu. Dia boleh manusia ni jadi begitu. Itulah gambaran kepada firman Allah, thumma radadnahu asfala safili. Kami boleh terbalikkan manusia sampai ke bawah sekali. Padahal kami angkat dia setinggi-tinggi dengan ada akal, dengan ada wahyu. Tetapi manusia dia boleh jatuh sampai sebawah-bawahnya. Itu contohnya. Besi, al-hadid, besi. Besi pun banyak benar peranan besi ni. Tak mengambil kira lagi dari makna simboliknya, makna sahih. Besi, semua besi. Cuma ada besi ringan, ada besi kerah, besi berat, macam-macam. Penting besi tu. Sekarang ni semakin nyata besi. Orang tak guna dah. Itulah untuk bumbung tu. Kayu-kayu. Ikutlah apa sebab pun. Orang guna besi ganti. Besi saja. Besi situ, besi sini. Setengah-setengah bangunan tu nama besi saja. Besi itu penting. Syu'ara, penyair, penting. Penting ni. Satu kelompok manusia sepanjang masa ada. Sepanjang masa. Dan peranannya besar. Dalam masyarakat, peranannya sangat besar. Penyair boleh menyebabkan orang takut jadi berani. Penyair masuk dalam kumpulan dia tu penyajak, kalau bahasa Melayu kita ahli pantun, gurindam, macam-macam lagi. Itu yang ada irama, ada rentak dia, sajak, penyajak kita kata. Itu tu semua termasuk. Semua termasuk. Maknanya dia jenis penulis lah, penulis. Allama Iqbal, penyair Pakistan yang terkenal tu, orang kenal sebagai penyair agung, orang Islam. Dia kata penyair ni macam mata. Kalau dalam satu tubuh kita ni, seperti mata di dalam satu tubuh kita. Nak nampak apa-apa, matalah dulu. Lepas tu baru benda lain. Itu dia letak penyair ni sebagai mata. Dan mata itulah kita boleh tahu dia sedih ke dia apa. Mata. Mata dulu tengok. Mata dulu yang tahu apa-apa. Mata yang nampak cantik sesuatu. Lalu kita pun ungkapkan bahasa-bahasa yang indah. Orang terpengaruh dengan bahasa. Terpengaruh dengan bahasa. Kadang-kadang baca buku tak mahu letak sampai habis. Orang rasa nak baca. Itu biasalah, buku-buku biasa pun begitu. Pengaruh bahasa. Kadang-kadang bahasa dibuat filem pun tak sama dengan bahasa. Lebih indah bahasa lagi. Kalau buat filem jadi tak hidup. Tapi bahasa tu kalau kita baca terasa. Terasa. Itulah bahasa. Jadi ini kemuncak bahasa lah. Kalau dalam manusia yang menggunakan bahasa ni kemuncak dia. Dia boleh guna bahasa yang tak terfikir orang lain, tak terfikir. Dia boleh guna. Lepas tu dia sebut tu sampai terasa kita. Dalam bahasa yang ringkas tak banyak.
Orang lain kena tulis sebuah buku, dia satu sajak saja. Satu muka surat saja. Boleh macam-macam dah berlaku. Itu kelebihan penyair. Keburukannya pun banyak juga. Keburukannya. Jadi Allah SWT menafikan, sebab ada orang tuduh Nabi kita sendiri sebagai penyair. Jadi orang yang tuduh tu orang tak kenal penyair sebenarnya. Betul dia lebih hebat, tetapi jauh nak banding dengan seorang Nabi. Jauh. Syair ini dengan Quran jauh bezanya. Kepada orang yang belajar syair, dia tahu. Dia tahu. Ini bukan syair. Ini bukan syair. Tiba-tiba nak tuduh juga. Sajalah tu. Nak tuduh juga. Padahal dia tahu sendiri bukan syair macam tu. Gitu ya. Jadi banyaklah cerita tentang penyair ni pun. Dia boleh satu masa puji orang tu. Puji. Ketika orang tu memerintah. Bila orang tu jatuh, orang lain naik. Orang sama. Dia puji orang lain pula. Dia puji. Puji tu kat melangit. Melangit-langit. Jadi zaman dahulu, cara nak merapat dengan raja, dengan istana, dengan ketua-ketua negara, syair. Antara saluran yang penting zaman dahulu. Lama keadaan begitu berlaku. Perpanjangan. Dia duduk puji-puji. Dia nak apa sebenarnya? Nak duit. Nak kedudukan. Tapi guna bahasa dia lah. Dia boleh puji. Dia boleh berubah. Termasuklah wartawan-wartawan pun gitu. Maknanya di akhir surah ni disebut penyair-penyair ni umumnya gini. Kecuali mana ada juga penyair yang bagus. Jadi kalau kita nak jadi penyair, jadilah yang macam tu. Barulah bermakna hidup. Barulah tidak berdosa. Kalau tidak, duduk puji bunga. Duduk puji pipi wanita. Duduk puji mata wanita. 100, 1000 dia boleh buat. Baik. Tentang mata seorang perempuan saja. Orang tak terfikir. Dia nak puji apa lagi? Dia nak puji bibir seseorang. Bibir saja. 100 muka surat. Boleh. Dia buat dalam bentuk rentak yang menarik. Itu penyair. Tapi puji. Kalau dia nak keji, dia keji sampai jatuh, hina tu jadi. Hina jadi. Jadi itu penyair. Jadi tak ada makna semua tu kalau di sebalik tu, di sekitar itu saja. Duk gambarkan arak yang berkocak dalam piala tu. Gambarannya macam mana? Tak ke mana kalau buku cerita. Kalau sekadar itu saja penyair. Kalau sekadar hanya tahu memuji perempuan, ya bila-bila masa boleh hilang kecantikan. Tak ada makna semua itu. Tetapi Allah SWT buat juga orang-orang macam ni. Untuk apa? Untuk kita fikir. Ya tak terfikir tu. Macam mana dia boleh berasa begitu? Sekurang-kurangnya ada satu golongan manusia ni yang nampak comel yang luar biasa. Comel tu tak akan ada dalam dunia. Hanya ada dalam khayalan dia. Dan ada dalam syurga. Seseorangnya manusia tu, penyair ini mewakili manusia semua ni, nak kepada yang cantik. Dia gambarkan alam, dia gambarkan pantai, dia gambarkan salji. Indah cara ni. Rupanya manusia nak. Orang lain tak pandai nak cakap. Tak pandai nak susun kata-kata. Tak tahu nak rentak, nak guna rentak apa, tak tahu. Dia boleh rentak begini. Menarik sekali. Itu penyair. Tapi Allah SWT sebut di akhir surah ni kunci tutup. Kecuali kalau macam ni baru bermakna jadi penyair, jadi penyajak, jadi ahli bahasa dan sebagainya. Kalau tidak, wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Tu sebut. 2-3 ayat cukup dah. Penyair-penyair ni yattabi'uhumul ghawun, diikuti, diminati, disukai oleh orang-orang yang lalai. Kebanyakan. Kecuali yang disebut kemudian itu tidak. Ini kebanyakannya begitu.
Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Tak tengok ke bagaimana mereka merayau-rayau di segenap lembah. Di segenap lembah. Di segenap lembah tanpa hal apa-apa tujuan. Mungkin duduk merayau nak cari idea pun. Begitulah. Dia sendiri pun hidup tidak terurus kadang-kadang. Dia sendiri pun tidak tahu apa hidup ni. Nak apa. Tapi dia buat untuk orang lain. Untuk paling tinggi dapat apa? Duit. Itu duit. Dia ada kelebihan tu dan memang dia dapat pun. Memang dia dapat pun. Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Mereka ni selalu kata apa yang mereka tak buat. Tu Tuhan sebut. Jangan percayalah. Tinggi-tinggi dia kata 7 lautan api sanggup ku redam. Usah ke api tu 7 lautan api. Kerana satu-satu orang tu dia gila pada satu orang tu 7 lautan api sanggup ku redam. Bintang-bintang yang tergantung di langit tu sanggup aku kait buat turun ke bawah. Itu punya ayat tu. 7 lautan sanggup ku redam, bintang-bintang yang tergantung tu sanggup ke bawah, aku kait ke bawah. Begitu. Sampai begitu, cakap saja. Nak cakap boleh. Boleh. Nah, maknanya kalau kekasih dia tu nak bintang, dia nak ambil bintang atas langit, buat mari. Pakai di dada kekasih dia. Itulah penyakit. Illal ladina aman. Kecuali orang-orang yang beriman. Itu kita baca lah. Mana dalam syair dia tu, wa dzakarullaha katsira. Banyak sebut, ingat Allah. Ingat hakikat sebenarnya hidup ni. Dan bagi gambaran yang betul. Biar orang ni insaf dalam hidup ni. Biar orang tidak leka, tidak lalai. Biar orang berhati-hati dalam hidup ni. Sentiasa bersiap sedia untuk akhirat. Wantasaru min ba'di ma zulimu. Dan dia membalas. Kalau orang keji Islam, keji orang-orang yang baik, dia balas. Balas untuk menuntut bela, itu boleh. Dan untuk memberi gambaran, mengingatkan manusia kepada Allah, kepada agama, itu boleh. Dia sendiri pun beriman dan beramal soleh. Kalau tidak, tak ada mana. Kosong. Kosong. Itu sebut tentang syuara. Baik, baca situ. Apa hari ini? Umar baca. Zaman diturunkan. Zaman diturunkan. 1. Surah Asy-Syu'ara diturunkan pada peringkat ketiga kehidupan Rasulullah SAW di Makkah, antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian. Ketika itu Al-Quran berbahasa Arab dipertikaikan dengan begitu hebat dan Rasulullah SAW dituduh gila. Pada ketika itu pemimpin-pemimpin kafir Quraisy dinasihatkan supaya mengambil iktibar dan pengajaran daripada akibat buruk yang diterima oleh 6 kaum terdahulu, iaitu kaum Nuh, kaum Samud, kaum Lut, kaum Syuaib dan juga kaum Fir'aun yang menentang Musa. Sekejap. Kenapa di dalam Quran dia selalu sebut kaum-kaum ni? Tak sebut kaum lain, padahalnya banyak peristiwa yang berlaku ni bukan di sekitar negara Arab dan kawasan-kawasan sekitarnya saja. Di China pun ada, di India pun ada, di Rom pun ada, di mana-mana lah ada. Orang jahat dengan orang baik ni ada di mana-mana pun. Kalau kata pemerintah yang zalim ni ada di mana-mana. Kenapa tidak buat contoh tu? Itu kena faham bila baca Quran. Jangan keliru. Kenapa tak sebut yang tempat lain kita kata? Di sana pun apa kurangnya? Di negara China dahsyat pemerintahannya. Suatu ketika dahulu zalim, rakyat-rakyat tu ramai lari pergi kata. Itulah antara sebabnya kalau kita baca sejarah ni, bangsa Cina ni ada rata-rata pergi. Susah. Jadi hamba abdi di negeri sendiri lari lah. Bawa diri. Sebab itu dia ada di mana-mana. Tempat-tempat yang boleh cari rezeki, situ adalah dia. Di tempat miskin dia tak pergi. Nak pergi buat apa je? Cari susah pula. Dia memang sudah susah sekian lama dah. Orang yang susah nak pergi negeri orang ni, dia tidak ada kebebasan, tidak ada kemudahan. Adalah maknanya. Kezaliman tu ada di mana. Kenapa tak sebut begini? Dia Al-Quran ini asasnya
bahasa Arab. Dan penerima pertama atau golongan pertama yang dihadap oleh Al-Quran ialah bangsa Arab. Kehendak Allah ialah bangsa Arab tu jadi berubah. Allah SWT tahu mereka inilah yang boleh bawa Islam ni ke dunia. Adapun yang lain-lain tu dia tidak begitu. Bangsa-bangsa yang bertamadun semua tu. Macam India tamadun tinggi. Tamadun dia tu sampai ke kita semua ni Hindu dulu, nenek moyang kita. Indonesia apa semua tu pengaruh India lah. Ikutlah atas nama Hindu ke atas nama Buddha ke berbodur di Indonesia tu. Buddha tu pun daripada India juga. Pengaruhnya. Maknanya tamadun besar. Bahasa dia tu cuba tengok dalam bahasa Melayu sebanyak mana. Dalam kaum saya sendiri tuan saya buat 800 lebih perkataan Melayu yang biasa orang guna daripada bahasa Sanskrit. Itu belum ambil kira lagi kalau kita buat perkataan asas. Perkataan asas. Tak kira orang pecah-pecahan dia tu. Misalnya percaya, mempercayai, dipercayai, kepercayaan, kita itu tak kira, percaya saja. Tu pun 800 lebih. Tamadun dia tu. Kemana pergi? Tak ada. Di negara dia sendiri pun tak ada orang guna bahasa Sanskrit. Yang begitu hebat. Ada negeri Cina misalnya, hebat. Ada tulisan sendiri. Ada perubatan sendiri. Semua sendiri. Hebat. Maju. Ketika orang lain tak erti guna kertas, dia buat kertas dah. Dia maju. Kenapa tidak dipilih? Itu soalnya. Kenapa tidak dipilih? Contoh bangsa tu, nabi-nabi di sana. Padahal tentu ada dalam Quran pun ada sebut secara sepintas lalu, secara umum. Ada di mana-mana pun Nabi dulu sebelum Nabi kita. Tapi tidak disebut tu sebab yang nak dibentuk peribadi diri ialah bangsa Arab yang di hadapan Nabi. Dia kena ada satu sekolah dulu, kena ada anak murid dulu. Tak boleh semua dalam satu masa seluruh dunia tu. Masalah akan timbul lah. Orang tu tak erti bahasa kita. Lepas tu jauh pula, banyak perkara. Jadi dia kena buat satu sekolah dulu. Sekolah tu didik betul-betul. Sehingga mereka tu boleh bawa ajaran agama. Itu cara yang dikehendaki oleh Allah. Yang berlaku kepada sejarah kita umat Islam ni. Jadi sahabat-sahabat itu dibentuk. Semua lain, Roma, semua ni tamadun. Tamadun ni begini. Kita nak buat contoh mudah. Kalau kita nak buat air, nak minum air lah, nak buka puasa ni. Nak buat air dia kena ambil air kosong dulu, baru jadi nak buat air Milo, ataupun air kopi, ataupun air teh, ataupun apa-apalah, air apa-apalah, dia kena ada air kosong dulu. Bangsa Arab ni ibarat air kosong bersih. Bila kita buat jadi betul, dia tak ada pengaruh apa-apa. Walaupun ada penyakit banyak juga, tapi secara keseluruhannya ibarat air kosong. Baru senang nak buat. Barulah kita boleh rasa Milo sungguh. Kalau Milo lah. Kalau kopi boleh rasa kopi sungguh. Kalau sudah air kopi, lepas tu kita nak buat air Milo, jadi ke? Kita nak air Milo, rasa air Milo betul. Tapi kopi dulu ada. Hitam dalam bekas. Boleh buat? Tak boleh buat. Dia tak jadi dah air Milo tu. Dia jadi campuran. Begitu juga kalau masyarakat yang bertamadun ni, Cina ke, India ke, Rom ke, apa ke pada masa tu, Iran ke, Parsi misalnya, itu tamadun semua. Seseolahnya nak buat air Milo dengan menggunakan air kopi. Tak boleh lah, tak akan jadilah, susah. Sebab apa? Pengaruh dia tu sudah berakar umbi dalam pemikiran dan jiwa mereka. Jadi orang macam ni, biar dulu. Letak ke tepi dulu. Kita bina dulu satu generasi. Generasi
umat Islam yang pertama. Generasi pertama. Generasi ni air kosong. Senang nak buat. Jelas. Sekarang ni kita nak buat ni. Lepas tu kita ambil air kosong lain pula. Kita nak buat ni. Kita dapat rasa yang sebenarnya. Itu bila begitu, bila Arab, dia kena sebut benda yang mereka tahulah, mereka biasa dengar. Kalau sebut biasa yang mereka tak tahu, dia timbul kemuskilan pula, banyak pula berlaku perdebatan di situ. Buat masa pula. Sebab itulah contohnya buah anggur, buah kurma, buah apa lagi, buah-buah yang maklum di kalangan mereka. Padahal nak sebut tentang syurga, dalam syurga tu sesoalnya ada buah-buah yang mereka kenal saja. Tak pernah disebut buah durian, buah rambutan, buah laici, banyak lagi buah-buah yang lain yang tidak kurang juga berkhasiatnya, tapi tidak disebut. Jadi Allah bukan nak sebut tentang khasiat, dia nak bagi orang di hadapan dia ni terima tanpa perbahasan banyak. Debat pula tu, satu cerita. Kamu cerita buah durian, mana buah durian? Cakap saja. Mana buah durian? Kami nak tengok. Satu hijau pula ada Nabi di situ. Buah masa. Kamu kata kopi. Mana kopi? Masa tu bukan sudah lagi kopi. Dalam masyarakat Nabi itu, masyarakat pada masa itu tak kenal lagi kopi. Tak sampai lagi kopi ke tempat dia. Orang lain dah ada dah mungkin. Dah ada dah. Jadi satu hijau pula dah. Nak memperkenalkan kopi. Kami tak akan percaya. Kalau kata kopi kami. Kopi. Kalau selagi kamu tak bawa kopi tu, buat depan kami, kamu minum kopi. Buat masa pula di situ. Lepas tu kalau cerita tentang orang tu, orang ni dalam masyarakat yang bertamadun lain, dia terlalu jauh, dia tidak pernah dengar. Tapi kalau sebut kaum Samud, kaum Nabi Syuaib, kaum Lut, itu tak jauh daripada mereka. Tempat-tempat yang kebanyakannya mereka pergi, mereka dengar turun-temurun cerita tu. Memang wujud. Kaum-kaum itu mereka tahu. Cumanya dengan tepat 100%. Tak ada lah campur-campur lah bila cerita lama ni. Ada dongeng setengah-setengah tu. Jadi Quran bagi cerita yang sebenar, mereka tahu dah. Mereka boleh terima tu. Boleh terima. Tanpa ada dolak dalil yang banyak. Begitu juga hikmah. Kenapa dalam Quran itu tak sebut buah-buah misalnya? Tak sebut makanan-makanan yang tidak biasa lah. Dia sebut hanya makanan yang orang Arab tahu. Itu saja. Kenapa? Sebab tak mahu buang masa duduk bincang benda tu. Yang asalnya nak bina peribadi, bina generasi, bentuk generasi, tiba-tiba habis masa di situ. Itu orang lain pun boleh buat. Orang lain boleh buat. Kita boleh serah kerja tu kepada orang lain. Nak cari gali minyak, nak dapatkan bahan-bahan galian dalam bumi, itu orang kafir boleh. Ini seorang Nabi dalam masa yang ringkas ni, apa benda kita nak, itu kena faham. Sebab apa disebutkan buah-buah yang dikenali saja oleh masyarakat Arab. Sebab apa disebutkan kaum-kaum yang dibinasakan dahulu, ataupun kaum-kaum yang berjaya di sekitar tanah Arab, tak jauh lah daripada situ. Jangan pula dengan sebab ni jadi fitnah juga. Orang kata kalau Quran ni daripada Allah, takkanlah sesempit tu pengetahuan Allah sekitar tanah Arab saja. Sebutlah negeri China tu. Negeri China pun apa kurangnya tamadun dia. Jepun, mana-mana tu yang bertamadun. Dia jadi keliru di situ. Dengan sebab itu kita sebut tadi, supaya jangan keliru gitu. Baca, teruskan. 2. Ayat ke-214, wa anzir ashiratakal aqrabin. Bagaimanapun diturunkan lebih awal ketika perintah Allah kepada Rasulnya diberikan supaya mengisytiharkan secara terbuka ajaran Islam. Ayat ini diturunkan pada tahun keempat kenabian. Setelah diturunkan, Rasulullah SAW terus naik ke atas Bukit Safa dan secara terbuka menyampaikan kepada penduduk Mekah seruan tauhid yang dibawa baginda. Sahih Bukhari, kitab tafsir, bab surah Asy-Syu'ara, hadis 4492. Kesinambungan surah Asy-Syu'ara dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam surah Al-Furqan telah pun diberikan jawapan yang membungkam kepada kritikan-kritikan orang-orang kafir berupa dalil-dalil akli, afaqi
dan anfusi tentang kebenaran seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran Al-Quran yang dibawa baginda. 2. Di dalam surah Asy-Syu'ara ini Allah mengemukakan dalil-dalil tarihi tentang tauhid, kudrat dan iradatnya dengan mengemukakan dua sifatnya, iaitu Aziz, yakni Maha Perkasa, dan Rahim, yakni Maha Penyayang. 3. Dua perkara dikongsi bersama oleh surah-surah Asy-Syu'ara dan An-Naml dan Al-Qasas. A. Dengan mengemukakan kisah benar pertentangan di antara Nabi Musa dan Fir'aun. Pemimpin-pemimpin Quraisy yang zalim diminta supaya tidak bersikap zalim seperti Fir'aun. B. Ketiga-tiga surah mengandungi nasihat kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang zalim supaya mengambil iktibar dan pengajaran daripada kebinasaan kaum-kaum yang lalu. Teruskan. Beberapa kata kunci, tema utama surah dan ayat-ayat tarji' yang terdapat di dalamnya. 1. Di dalam surah Asy-Syu'ara terdapat pertanyaan-pertanyaan seperti ala yattaqun, yakni apakah mereka tidak mahu menyelamatkan diri. Ala tattaqun, yakni adakah kamu tidak mahu menyelamatkan diri, beberapa kali digunakan. Yattaqun dan tattaqun berpunca daripada perkataan taqwa. Erti asas dan utamanya ialah menyelamatkan diri, menjaga diri. Maksudnya ialah seperti menyelamatkan diri daripada benda-benda haram, menyelamatkan diri daripada perkara-perkara mungkar, menyelamatkan diri daripada kemurkaan Allah, dan menyelamatkan diri daripada akibat buruk yang akan menimpa di dunia dan di akhirat kerana kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. A. Seruan Nabi Nuh supaya bertakwa, ala tattaqun, pada ayat 106. Seruan Nabi Nuh supaya bertakwa kepada pemimpin-pemimpin di zamannya bermaksud supaya mereka meninggalkan kesyirikan kerana menyembah lima jenis berhala. Ia juga bererti menyeru mereka berhenti daripada memberi ancaman rejam kepada Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya, menganggap orang-orang biasa sebagai manusia-manusia yang hina, mengingkari kerasulan Nabi Nuh dan lain-lain, supaya dengan ketakwaan itu mereka terselamat daripada tipu azab di dunia dan di akhirat. B. Seruan supaya bertakwa oleh Nabi Hud, ala tattaqun, pada ayat 124. Kaum Ad juga diseru oleh Nabi mereka, Nabi Hud, supaya bertakwa dengan meninggalkan kesyirikan, pemujaan terhadap nenek moyang, mengingkari adanya hari kiamat dan menganggap Nabi Hud sebagai pembohong dan bodoh. Mereka juga diminta supaya menghindarkan diri daripada bersikap sombong di dunia dan berhenti daripada menggunakan slogan man asyaddu minna quwwah, yakni tidak ada orang yang lebih kuat dari kita. Mereka juga diminta supaya berhenti bersikap zalim, kufur dan keras kepala. Selain itu, Nabi Hud juga menyeru kaumnya agar tidak menzalimi kaum-kaum lain dengan menyerang mereka secara sewenang-wenang, supaya semua itu disampaikan Nabi Hud supaya umatnya terselamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. C. Seruan bertakwa oleh Nabi Saleh, ala tattaqun, pada ayat 142. Nabi Saleh menyeru kaumnya, kaum Thamud, supaya tidak mengganggu unta betina yang dikeluarkan dari bukit batu sebagai mukjizat beliau, mengingkari hari kiamat, melakukan kesyirikan dan memuja nenek moyang. Mereka juga diseru supaya mengelak diri daripada mengikut 9 orang ketua perosak masyarakat yang sangat sombong, zalim dan kejam. Mereka juga diseru supaya tidak menuduh Saleh sebagai orang yang kena sihir, menghentikan rancangan menyerang Saleh dan keluarganya pada waktu malam dan tidak beriman kepadanya. Semua itu disampaikan beliau supaya kaumnya terselamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. D. Seruan bertakwa oleh Nabi Lut, ala tattaqun, pada ayat 161. Nabi Lut telah menyeru pemimpin-pemimpin kaumnya supaya tidak melakukan kerosakan, tidak melakukan perhubungan seks sejenis, berlaku zalim, merompak dan melakukan perbuatan-perbuatan keji yang lain. Mereka juga diminta supaya jangan mendustakan para rasul. Seruan Nabi Lut kepada kaumnya hanyalah untuk menyelamatkan mereka daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. E. Seruan takwa oleh Nabi Syu'aib, ala tattaqun, pada ayat 177. Nabi Syu'aib menyeru kaumnya, khususnya pemimpin-pemimpin di kalangan mereka, supaya tidak melakukan kesyirikan, tidak mengurangkan timbangan dan sukatan. Mereka juga dilarang daripada merompak, melakukan kerosakan di muka bumi dan mencari rezeki melalui cara-cara yang haram. Seruan itu disampaikan oleh beliau supaya umatnya terselamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. Seruan bertakwa oleh Nabi Musa. F. Seruan bertakwa oleh Nabi Musa, ala yattaqun, pada ayat 11. Nabi Musa telah berdakwah kepada Fir'aun dan kerajaan tenteranya supaya bertakwa dengan meninggalkan perbuatan zalim dan kejam, berhenti daripada memuja dan melebihkan bangsanya, berhenti juga daripada membunuh Bani Israel. Mereka diseru supaya tidak berlagak sombong di muka bumi dan tidak melakukan kerosakan padanya.
Seruan itu disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka supaya mereka selamat daripada azab Allah di dunia dan di akhirat. 2. Di dalam surah Asy-Syu'ara terdapat beberapa ayat tarjih, iaitu ayat-ayat yang diulangi beberapa kali. Ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ayat 109, 127, 145, 164 dan 180. Daripada ayat tarjih itu dapat difahami beberapa perkara berikut. A. 6 orang Nabi di zaman masing-masing telah menyeru umat mereka supaya bertakwa dengan erti mereka meninggalkan syirik, mengada-adakan perkara baharu dalam agama dan mengelak diri daripada melakukan pelbagai fitnah. B. Kesemua 6 orang Nabi itu mengisytiharkan bahawa mereka bukan sahaja utusan Allah, malah mereka juga orang yang amanah dan jujur. C. Kesemua 6 orang Nabi itu menyeru umatnya dengan berkata fattaqullah dan bererti u'budullah, yakni sembahlah kamu akan Allah. Di samping itu mereka juga menyeru dengan berkata wa ati'un, yakni taatlah kamu kepadaku. D. Semua 6 orang Nabi itu mengatakan kepada kaum masing-masing dengan jelas bahawa mereka tidak meminta duit daripada orang ramai, tidak juga meminta derma. Mereka datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Para Nabi itu bekerja untuk Allah dan mereka mengharapkan upah daripada Allah, bukan dari manusia. Mereka hanya menyeru dan berdakwah kepada agama dengan ikhlas. 3. Rabbul Alamin. Sekejap. Jadi yang kita baca tadi dua dah poin besar yang merupakan kata kunci dan tema utama di dalam surah Syu'ara ini. Beberapa kata kunci, tema utama surah dan ayat-ayat tarjih. Jadi kata kuncinya seperti kita dah berapa kali dah, daripada awal lagi sebut. Kalau perkataan itu beberapa kali disebut dalam bentuk yang berbeza tapi puncanya sama. Ala tattaqun, taqwa lah asalnya. Tattaqun, kamu bertakwa. Jadi di sini dikatakan kepada orang kafir, apakah orang kafir bertakwa? Sebab itu kena faham makna takwa itu. Makna takwa itu. Itu kita dah sebut tadi, dah kemukakan makna takwa itu apa makna? Menyelamatkan diri. Tak mahukah kamu menyelamatkan diri? Luas makna dia. Bukan bertakwa. Hudal lil muttaqin itu maknanya orang-orang yang beriman. Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah. Itu pula disebut maknanya itu muttaqin kepada orang mukmin. Di sini takwa dia apa makna pula? Itu sebab kita kena faham, kena faham. Ini yattaqu, adakah mereka tidak mahu menyelamatkan diri? Mereka bukan. Jadi yattaqun, tattaqun, perkataan-perkataan ini kata kunci. Besar maknanya itu. Itu merupakan tema utama di dalam surah ini. Dan kalau kita faham benda ni, faham banyak perkara. Dengan sebab mereka tak terima seruan itulah akhirnya mereka binasa. Mana tidak dapat menyelamatkan diri. Kalau terima seruan Nabi-Nabi itu, mereka selamat. Selamat. Semuanya tadi itu boleh selamat. Tetapi kerana tidak ikut, tidak patuh, tidak dengar cakap Nabi-Nabi, mereka tidak selamat. Itu maksudnya. Sedangkan seruan itu nak bawa mereka kepada keselamatan. Mereka tidak selamat sebab tak terima. Itu kesimpulannya. Baik. Semua Nabi macam tu dia. Ala tattaqun. Tak mahu aku nak cerita ni. Kalau nak selamat kena begini-begini. Cuba tengok ni semua. Bahkan sombong pula tu. Man asyaddu minna quwwah. Ini kalau kaum Nabi Hud tu, kaum Ad tu sombong. Dia berasa dia hebat. Tak ada orang yang lebih hebat daripada dia. Agak-agak macam Amerika sekarang ni lah agak-agaknya. Semua dia lebih, dia hebat sekali. Semua orang lain kena tunduk kepada dia. Macam dia tu betul sangat. Padahal banyak dia tu tak betulnya. Lepas tu dia paksa orang, menyebabkan jadi orang dia takut. Takut kepada dia. Dia kuasa besar ni. Kuasa besar ni orang sekeliling dia tu takut kepada dia. Tak berani. Jadi ikutlah dia.
Dia kata nak berniaga bersama, tak ada siapa pun berani boleh sekat. Nak sekat dia, nak halang dia. Dia masuk lah, walaupun bukan kawasan dia pun. Begitu. Guna kuasa dia, kekuatan dia. Tak ada orang yang lebih kuat daripada kita. Man asyaddu minna quwwah. Siapa lebih hebat daripada kita? Ini penyakit dia. Akhirnya dia tak terima seruan Nabi Hud. Kan mereka binasa, jadi tak selamat. Nak selamat ni dia kena ikut ajaran Nabi. Bukan ajaran orang-orang yang sombong begini. Begitu juga Nabi Saleh. Begitu, seruannya sama dia. Sama daripada dulu sampai kiamat, sama. Cuma yang selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada lagi Nabi. Orang-orang yang bawa ajaran dia memang bawa benda yang sama. Ini cuba tengok. Beberapa kali ayat ni dipanggil ayat tarjih. Ayat tarjih. Ayat yang diulang beberapa kali. Kenapa ulang banyak kali? Banyaklah maksudnya. Kalau kita tengok ibu bapa yang sayang kepada anak dia, benda tulah dia cakap. Benda tulah apa penting. Dengan cara gitu, dengan blebek, dengan beletih, sampai anak tu jemu. Tapi itu penting untuk dia. Nak buat macam mana? Benda yang patut diulang, kena ulang lah. Kalau sebut sekali seorang hidup tak boleh. Manusia tu pelupa. Manusia mudah leka. Sebab itu kena ulang. Kena tanya. Kena tanya. Begitu. Itu dipanggil ayat tarjih. Ni ayat tarjih. Ini semua begitu. Cuba kita tengok ayat tarjih. Di dalam surah ni ada orang panggil ayat tarjih. Apa makna tarjih? Ulang. Supaya beginilah, macam orang azan kan, orang azan. Azan kalau mengikut mazhab Syafi'i ada tarjih. Apa makna tarjih? Sebelum kata asyhadu an la ilaha illallah dua kali tu kan, masa azan tu, dia kata perlahan dahulu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru dia perlahan. Itu tarjih. Itu tarjih di situ. Tarjih dalam bab azan tu. Tapi bukan semua mazhab terima begitu. Mazhab lain banyak tak terima. Dia kata tak perlu tarjih. Begitu. Tapi mazhab Syafi'i, kalau kita dengar macam dia berbisik sebelum dia kata asyhadu an la ilaha illallah, sebelum dia kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kata perlahan. Itu tarjih namanya. Itu sunnah mengikut pendapat Imam Syafi'i. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah tidak sunnah. Itu perbahasan panjang cerita di tempat lain lah, itu dalam bab hadis itu kan. Tak apa. Kalau ayat tarjih di dalam Quran ni ayat yang diulang beberapa kali. Kalau diulang tu dalam satu surah tu, mana itu kata kunci di dalam surah itu. Tema utama dalam surah tu. Misalnya ala tattaqun, inni lakum rasulun amin, diulang ni. Kadang-kadang diulang tu satu ayat saja. Kadang-kadang sekelompok ayat macam di sini. Ini sekelompok ayat itu diulang. Bukan satu saja, dia beberapa ayat diulang. Tapi setengah-setengah Nabi itu perkataan ni tak ada pula. Itu orang panggil apa? An-nazmul khafif, struktur mikro. Itu yang seni. Kenapa Nabi ni ada sebut, Nabi ni tak ada. Tetapi yang lain-lain ada sebut. Itu penelitian yang lebih halus lagi, lebih halus lagi. Oleh kerana kita ni nak bincang secara umum, secara kasar dahulu, satu-satu tu ambil masa. Jadi kena faham secara kasar. Jadi secara kasarnya, secara umumnya ada ni. Ada semua ni, beberapa ayat ni ada. Fattaqullaha wa ati'un. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ada. Tetapi setengah-setengah tak ada ni. Apa maksudnya? Kenapa begitu? Daripada ayat tarjih ini dapat difahami beberapa perkara seperti yang kita sebut tadi lah. Benda tu nak faham yang mudahnya. Kenapa diulang? Takut manusia lupa. Sebab Tuhan tu sayang kepada kita. Macam ibu kita, dia suka beleteh, dia suka blebel, orang kata dia.
Orang Kelantan kata apa ni? Ngepek. Weh ngepek orang tua. No. Kalau orang luar tu merepek tu lain pula kan. Merepek orang Kelantan ni macam tadilah. Bleber tu. Bleber. Sebab dia sayang sebenarnya. Tapi budak-budak dia tak faham, dia tak tahu. Yang selalu kontrol, selalu tanya pergi ke mana. Masa ni tak balik lagi. No, sepatutnya begini-gini. Sebab anak tu tak faham. Kalau yang sudah faham, tak perlu bleber dah. Tak perlu. Ni manusia ni begitu. Dia kena benda yang sama, jika benda tu perlu diulang, kena ulang. Ayat terjek ni, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bukan di sini saja, banyak di tempat dalam Al-Quran ni dia ulang. Kadang-kadang dalam satu surah, kadang-kadang dia ulang tu jauh, jauh lama di sana, lepas tu di sini pula jauh tu. 2 kali yang sebut dalam Quran contohnya. Cukup dari cukup. Kira cukup dah. Jadi begini ya. Fattaqullaha wa ati'un. Baik. Kita perhati sekarang ni, sebelum kita pergi seterusnya, ni kita tengok surah ni, kita tengok ayat dia tu. Tengok yang senang. Biasanya kita tengok kan. Ni daripada sini ayat 1 hingga 9. Ayat 1 hingga 9. Kalau kita ambil secara kasar lah, secara kasar. Kalau kita nak bahagi seperti di dalam paragraf ni, dia bagi daripada 1 sampai 6 kan. Tadi 1 sampai 6. Cuba tengok ni. 1 sampai 6. Di dalil-dalil rububiyah dan pengenalan Al-Quran. Paragraf 1, ayat 1 hingga 6. Kalau 7 hingga 9 tu, dalil-dalil ardi dah tu. Tetapi, itu benda dia. Ni kalau kita nak kira ni start ni 9 ni umum. Untuk semua, siapa saja. Khususnya Nabi kita. Sebab Nabi kita tak ada sebut sini. Nabi Musa dia sebut. Nabi Nuh dia sebut. Nabi Ibrahim sebut. Mana Nabi kita? Ni sesoalannya mewakili Nabi kita mula-mula sekali. Itu kena faham jadi sebut tentang Quran selalu. Kalau dalam surah mana pun dia sebut Quran dulu. Nak bagi tahu kepada kita Quran inilah pedoman, panduan untuk kamu. Kalau nak selamat, nak bahagia dunia akhirat, ini. Kisah-kisah yang disebut tu Quran juga yang sebutnya. Jadi Quran ini yang utama. Di akhir pun dia sebut Quran juga. Mana Quran ini panduan kita. Lepas tu di celah-celah tu dia sebutlah yang lain. Baik. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Ini Nabi kita ni. Nabi kita ni sangat fikir tentang umat dia. Orang kata tak jenera tidur, tak lalu makan. Sebab apa? Takut-takut mereka itu masuk neraka. Kalau boleh nak suruh masuk surga belaka. Duduk memikir macam mana, sedih. Macam nak meragut nyawa. Mikir dia tu, susah hati dia tu macam meragut nyawanya. Akan meragut nyawanya. Macam gitu keadaan. Sebab tu kadang-kadang menangis. Pergi berulang kali, beberapa kali pergi orang yang sama, kata macam-macam, pergi juga, senyum semacam. Balik menangis. Itu Nabi. Nabi ni begitu. Dia perkenalkan dulu. Kemudian disebut, itulah sebagaimana tadi, kita tidak nak, kalau tidak jadi panjang pula kan. Ini daripada sini 7 hingga 9 ini dalil ardi. Dalil ardi, awalam yarau ilal ardi, tidakkah mereka melihat bumi? Kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Berapa banyak kami tumbuhkan macam-macam tumbuhan yang indah-indah, yang bermanfaat. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Itu sudah merupakan dalil bagi adanya Allah, Rabb.
Itu rububiyah lah tu. Dalil-dalil rububiyah lah tu. Allah yang buat tu sebab kita perlu kepadanya. Kalau tak makan tak boleh. Tak makan. Jadi apa yang bumi tidak keluar kepada kita? Macam-macam. Lepas tu dia sebut wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ini sebenarnya kunci segala-galanya. Ini yang diulang-ulang. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar perkasa. Sesungguhnya Tuhanmu memang maha kuasa, maha perkasa dan maha penyayang. Jadi semua surah ni kan cerita, dia nak ceritanya dua sifat Allah. Dua sifat Allah. Dua sifat Allah ni tengoklah di mana pun akan nampak. Ni dengar baik-baik sini ya. Surah ni mudah saja. Mudah saja. Pegang sini selesai. Pegang sini selesai. Mudah saja. Dua sifat Tuhan. Satu sifat jalal Allah, satu sifat jamal Allah. Sifat jalalnya apa? Al-Aziz. Sifat jamalnya Ar-Rahim. Itulah yang kita tengok setiap hari, setiap masa kita duduk dengar kau sana sini, berlaku itu, berlaku ini antara dua ni. Kena ingat tu Tuhan ada dua sifat tu. Tuhan ada dua sifat itu. Jadi cuba tengok bumi. Bumi ni kan kita sedap duduk atas muka bumi ni. Tak ada lagi manusia duduk pening. Duduk sibuk. Habis duit berapa banyak. Belanja sana sini nak pergi ke angkasa lepas. Kira-kiranya nak cari tempat lain lah. Takut nanti penuh bumi. Bumi ni penuh. Wah susah. Bangunan tinggi-tinggi semua dah. Macam mana? Duduk kira nak cari tempat lain. Tak bertemu lagi sampai sekarang. Tempat yang lebih baik daripada bumi. Begitu baik bumi dengan kita. Apa yang dia tidak keluarkan? Kalau bumi Malaysia ni campur apa saja akan tumbuh. Tidak semua bumi juga. Tidak semua bumi. Kalau bumi Malaysia contohnya, lempar apa saja biji akan tumbuh. Sampai begitu sekali subur. Murahnya. Itu kita nampak sifat rahimiyah Allah. Sifat penyayangnya bumi. Dia ada sifat tu. Sifat baik dia tu. Tapi di sebalik yang baik tu kita kena ingat. Dia ada sifat kasarnya. Itulah aziz. Aziziyah. Aziziyah. Bumi itu juga kan, telan bumi, ditelan bumi. Qarun itu ditelan oleh bumi. Khas berlaku tanah runtuh, tiba-tiba manusia masuk dalam bumi. Rumah yang bangunan yang tinggi-tinggi runtuh, masuk, mati dalam masa sekejap. Berapa ribu mati. Itu aziz, sifat aziz Allah. Jadi kena ingat, dua perkara tu sentiasa ada. Bumi ni baiknya, lembutnya, macam seorang ibu, seorang ayah yang penyayang, sayang sangat kepada anak dia tu. Ikutlah anak dia nak naik atas belakang dia, naik atas kepala dia, dia jadi kuda pun. Anak-anak yang kecil-kecil tu buat gitu. Sama juga kita berjalan kan, belagak. Tak apa belagak pun. Belagak lah, berjoget-joget lah. Buat sesuatu yang Allah murka lah kira-kira. Tak apa dia. Dia boleh tanggung kita. Kalau kita rejam kaki kita, kita hentak kaki kita, kita hentak kaki kita, macam polis ataupun askar dalam perbarisan dia tabik kan, hentak kaki dia. Hebat kan? Tak apalah. Dia tak buat lagi kita. Kalau sampai masa dia, kau tak tahu askar, dia duduk hentak kaki dia sekuat pada berapa ribu kali, dalam hidup dia semua tenggelam. Tak boleh buat apa bila datang sifat itu. Itu kena ingat. Dia memang macam itu. Dia bukan ada baik saja. Ada bukan yang kita suka saja. Yang kita tak suka pun akan ada. Itu maksudnya. Lepas tu, kalau kita tengok yang lain-lain pun sama. Cerita-cerita Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi apa yang cerita sama. Dia ada dua sudut itu.
Kalau Nabi Ibrahim, saya ceritalah dulu. Kalau Nabi Ibrahim, malaikat mari bertemu dengan dia. Di samping dia nak bawa berita gembira kepada Nabi Ibrahim, itu Allah. Sifat Allah Rahim, Rahimiyah Allah tu nyata di situ. Orang tua, bini mandul, tak dapat anak. Tiba-tiba nak dapat anak. Gembira kan? Suka kan? Sukalah. Itu sudut baiknya datang malaikat itu. Bawa berita gembira. Lepas tu Nabi Ibrahim tanya, nak ke mana ni? Pulang. Kita nak pergi perancurkan puak-puak kaum Lut itu. Itu sudut aziz dia. Dia mari itu tidak satu kerja. Dua sekali. Adalah kisah tu. Lepas tu dia pergi hancurkan kaum Lut itu, balik bumi ni. Balik. Selama-lama yang ada tu habis. Duduk ke bawah. Faja'alna 'aliyaha safilah. Yang di atas tu jadi di bawah. Terbalik. Lepas tu dihujani dengan batu-batu api. Itu kaum Lut. Siapa yang buat? Malaikat mari. Malaikat mari. Dia ada dua sudut. Cuba tengok dalam sejarah dia cerita Fir'aun. Fir'aun zalim. Nabi Musa pergi seru dia. Dia tak dengar. Dia melawan, dia macam-macam kata, dia tuduh begitu begini. Lepas tu Qarun itu Bani Israel. Apa ni? Fir'aun itu bukan Bani Israel, dia Qibti, bangsa Qibti. Bangsa dia bangsa yang kuat, bangsa dia bangsa yang istimewa. Ini semua Bani Israel ini hanya layak jadi hamba abdi dia saja. Tetapi ada yang kaya raya seperti Qarun itu, dia berpihak kepada kerajaan. Dia sokong Fir'aun sebab dia ada kepentingan dia. Kerajaan pun ada kepentingan dengan dia. Dia pun ada kepentingan dengan kerajaan juga. Jadi kaya raya lah dia. Dia ni tak fikir bangsa dia. Tidak seperti Nabi Musa. Fikir bangsa dia. Dia tak kisah. Asal dia kaya, dia senang. Sebab itu kena belajar daripada sejarah. Jangan jadi macam ni. Jangan jadi macam ni. Akhirnya apa? Akhirnya yang mengikut Nabi Musa selamat. Sifat rahim Allah nyata di situ. Sifat sayang Allah nyata di situ. Lepas tu orang-orang yang zalim tu buat Fir'aun tu. Fir'aun wa junuduhu, kepala tentera dia. Semua tu, bukan semua rakyat dia, tidak. Junud, tentera dia, kepala tentera dia. Tenggelam. Itu aziziyah Allah. Semua nampak ada benda tu. Sebab itu kena beringat. Kamu nak selamat hidup dalam dunia ni, ikut Allah, ikut Rasul, ikut Nabi-Nya. Itu jalan selamat. Kalau kamu lawan, itulah jadinya dalam sejarah. Belajarlah daripada sejarah. Cuba tengok kaum Ad, sama juga kaum Ad. Kaum Ad, Nabi dia dakwah dia macam-macam. Tadi kan kita dah baca ke perangai dia, penyakit masyarakat dia tu. Teruk. Lepas tu apa? Dia tak dengar, dia lawan, dia macam-macam tuduh pula Nabi tu. Akhirnya apa? Allah SWT melepaskan angin yang sangat sejuk. Angin yang cukup racun. 7 malam, 8 malam, 7 hari. Apa ni? Ni dalam surah ni. Kalau kita tengok dalam surah lain lah. فأما ثمود كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Kita nak ambil cerita kaum Ad yang disebut di sini. Adapun kaum Ad, mereka dibinasakan dengan angin yang sangat sejuk dan angin yang dahsyat. Kuat angin itu, luar biasa. Macam kita tengok ribut taufan itu. Kami lepaskan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari.
berturut-turut, tidak berhenti. Sehingga engkau kelihatan, kalau engkau tengok, bergelimpangan mereka tu mati. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti pokok kurma yang patah, ada pokok kurma yang tercabut, bergelimpangan. Fahal tara lahum min baqiyah, masih ada lagi kasaki-baki mereka? Tak ada. Illa tu. Ini kaum Samud. Kaum Samud dihukum gitu. Kaum Ad, kaum Samud pun sama macam-macam lah. Mana di sebalik mereka ni dibinasakan, semua akan dibinasakan. Tidak. Yang ikut Rasul, ikut Nabi, yang selamat. Rahim Allah ada pada mereka, mengenai mereka. Mereka mendapat sifat rahimiyah Allah. Orang-orang yang derhaka mendapat sifat aziziyah Allah. Dua tu ya. Kalau kita pergi kepada Nabi-Nabi yang lain pun sama. Di dalam surah Asy-Syu'ara ni disebut. Ini cerita Nabi Musa, panjang ceritanya. Lepas tu cerita Nabi Ibrahim. Ini cerita Nabi Musa, bila dia lari sampai dekat dah, pengikut dia tu, tentera di Fir'aun tu dah dekat dah, tak sampai dah. Pengikut dia kata inna la mudrakun, betul-betul kita ni nak kena tangkap dah ni. Nabi Musa kata kalla inna ma'iya rabbi sayahdi, tidak, bersamaku ada Tuhanku, dia akan tunjuk jalan kepadaku. Fa'auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa, pukul tongkat, pukul laut, famfalaqa, maka terbelah laut itu. Setiap belahan itu, fakana kullu firqin, setiap belahan, sebelah ni kataudil azim, jadi beku, tinggi seperti bukit. Sebelah ni air itu dalam, maknanya tinggi seperti bukit. Sebelah ni bila dia pukul tu 12, pecah tu. Jadi semua kaum dia tu boleh masuk. Itu cerita Nabi Musa. Wa azlafna thammal akharin, sedangkan satu golongan lagi kami binasakan di situ. Di situ sifat rahim Allah di satu pihak, sifat aziz Allah di satu pihak yang lain. Nyata di situ. Siapa mendapat sifat aziz Allah? Orang-orang yang derhaka. Jadi dia ingat selama ni tu Tuhan tak buat apa dekat dia tu, Tuhan tak tahu. Mereka akan selamat sampai bila-bila. Dia duduk ingat begitu. Tidak, sampai masa dia kenalah. Lepas tu inna fi dzalika la ayah, semua itu jadi dalil, tanda kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Itu ayat itu juga diulang. Watlu alaihim naba'a Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dia sebut itu juga. Sebut di sini. Inna fi dzalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sama. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh pun sama juga. Kaum dia derhaka kepada dia. Yang selamat siapa? Yang naik perahu tu saja. Yang naik bahtera Nuh itu saja yang selamat. Yang lain tak ada selamat. Kalau tak naik situ, anak dia sendiri pun tenggelam. Anak dia yang bernama Kan'an tenggelam. Dalam Quran sebut sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Marilah anak naik. Hari ni tak selamat ni. Siapa pun tak selamat. Mari. Tak mahu. Dia tu bukit tu. Tak tenggelam bukit tu, aku nak naik atas bukit tu. Yang si anak ni. Akhirnya bukit pun tenggelam. Tak tahulah banjir macam mana tu. Tak boleh nak bayar tu. Tak pernah lagi berlaku ni. Zaman kita dibilang macam tu. Sampai bukit, gunung pun tenggelam. Yang lain-lain tak kira. Jadi sama ni. Fattaqullaha wa ati'un. Qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Itu alasannya. Adakah kami akan beriman dengan kamu sedangkan pengikut-pengikut kamu orang-orang yang hina-dina saja, orang selekeh-selekeh saja? Itu alasannya. Jadi tak mahu merendah diri. Kerana ada pengikut Nabi Nuh tu orang-orang yang rendah, orang-orang kelas bawah. Dia ni bangga dengan kelas dia, kedudukannya. Tak mahu.
ikut bersama. Itu penyakitnya. Sama je, semua kalau kita perhatikan sama. Nabi Hud ke, Nabi Nuh ke, Nabi Saleh ke, Nabi Shu'aib ke, semua begitu. Semua begitu ya. Ini kadzabat Thamud bil mursalin, sama. Ini berulang. Cuma di sini wama as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa rabbil alamin. Dia ada itu, kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Baik. Jadi kalau kita nak tengok di sini, kita dah buat semua dah. Ayat mana tengok situ, nak mudah tengok situlah. Tengok sini. Cuma ada satu perkara di sini, hari itu saudara kita Aziz, Abdul Aziz, ni Tuhan Al-Aziz, inna rabbaka huwal azizur rahim. Abdul Aziz maknanya hamba Tuhan yang maha perkasa. Hamba Tuhan yang maha perkasa tanya, dia tanya apa? Kenapa sebut 2 kali di sini? Ini Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Nuh. 106. Cuba kita tengok ayat 106. 106. Di sini. Kadzabat qaum Nuhin al-mursalin idh qala lahum akhuhum Nuh ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Jadi dia tanya, kenapa Nabi Nuh ni ulang 2 kali fattaqullah wa ati'un. Ini sebenarnya dia tidak termasuk dalam struktur makro tu. Dia termasuk dalam struktur mikro. Lebih halus lagi. Kalau struktur makro dia tak bicara secara umum macam tadi ya. Tapi kalau mikro, kenapa setengah-setengah Nabi dia sebut sekali lah, kamu takutlah kepada Allah dan taatlah kepada aku sekali. Nabi Nuh ni kenapa 2 kali? Itu persoalannya. Jawapannya ada di dalam kitab-kitab tafsir banyak. Kalau kita ambil contoh lah, saya nak tunjuk ni contoh di dalam kitab tafsir. Dia bukan dalam sebuah 2 kitab tafsir, ada banyak. Antaranya, baik kalau kita tengok di sini, nanti saya ambil gini, kita buat gini senang. Fattaqullaha wa ati'un. Kita ambil wa ati'un saja. Kita ambil wa ati'un sahaja. Mudah nak tengok kan? Ni fattaqullaha wa ati'un. Kalau kita tengok kan, ni surah Ali Imran satu saja. Yang lain Asy-Syu'ara banyak. Az-Zukhruf ada 1. Nuh, surah Nuh ada 1. Tapi lafaz dia ada berbeza sedikit lah. Ada berbeza sedikit. Kalau kita perhatikan ini struktur mikro. Kalau kita perhatikan ini surah Asy-Syu'ara yang kita duduk baca sekarang ini, cuba tengok sini. Fattaqullaha wa ati'un. Kita ambil ni tafsir di atas ni, tafsir. Saya nak pilih tafsir Nasafi, An-Nasafi sebagai contoh. Kalau nak tengok tafsir lain pun, tafsir Maududi pun ada, Ahsanul Bayan ada, tapi tidak dalam semua tafsir ada juga, tidak juga. Fattaqullaha wa ati'un fima amurukum bihi wa ad'ukum ilaihi minal haqq. Takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepadaku pada apa yang aku suruh kamu melakukannya, dan apa yang pada kebenaran yang aku suruh kamu kepadanya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dia fattaqullaha wa ati'u, sekali lagi kan, tak kita langkah-langkah. Karrarahu, Allah Subhanahu wa taala mengulanginya di sini. Bukan semua nabi-nabi di sini. Liyuqarrirahu fi nufusihim,
untuk memantapkannya di dalam hati-hati mereka. Ma'a ta'liqi kulli wahidin minhuma bi'illah. Sedangkan masing-masing fattaqullaha wa ati'un, ayat sebelum ni dan ayat ini masing-masing ada sebabnya. Ada sebabnya. Kenapa diulang dua kali? Dia kata illat yang pertama, sebab alasan bagi fattaqullaha wa ati'un yang pertama ialah kaunuhu aminan. Inni lakum rasulun amin. Sebab apa kamu kena taat kepada aku, ikut aku? Sebab aku ni orang amanah, orang jujur. Kamu tahu aku daripada awal lagi. Tentang urusan dunia, kamu tahu aku orang yang dipercayai oleh kamu. Aku cerita tentang perkara lain, bukan urusan dunia, bukan kebendaan. Jadi patut kamu kena percaya dan ikutlah aku. Kalau perkara-perkara lain kamu tahu aku tidak pernah berdusta. Dalam perkara ni pun aku ni nak baik untuk kamu juga. Kamu ikutlah aku. Itu alasan yang pertama. Sebab dia tu rasul dan dia tu orang amanah. Dua sebab itu. Athani, yang kedua, ni ulang yang kedua ni. Hasmu tam'ihi minhum, untuk memutuskan, untuk menghilangkan terus sangkaan mereka bahawa Nabi Nuh ni ada kepentingan. Apa-apa kepentingan? Jawabnya jangan. Sebab itu dia kata, ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tak minta apa-apa upah, ganjaran daripada kamu, daripada usaha aku berdakwah kepada kamu ni. Aku tidak minta apa-apa. Ka'annahu qala, seolah-olahnya dia berkata, idza araftum risalati wa amanati fattaqullah. Bila kamu sudah tahu aku ni rasul dan aku ni seorang yang amanah, maka kamu kena bertakwalah kepada Allah. Ikutlah kepada Allah. Dan ikutlah aku, taatlah kepadaku. Kemudian idza araftum ihtirazi minal ajr. Bila kamu juga sudah tahu bahawa aku ni tak mau, tak ada apa-apa kepentingan. Tak ada apa-apa kepentingan. Aku tidak pernah minta duit ke apa ke dengan kamu, tak ada. Jadi dah kamu tahu aku ni tak ada apa-apa kepentingan, apa masalah lagi? Kamu bertakwalah kepadaku. Tengok, dia ada dua sebab. Sebab apa diulang? Sebab berlainan. Yang pertama dia nak cerita sebab dia ni rasul. Dan rasul pula seorang yang amanah. Memang dia ketahui daripada dulu, mereka kenal dia tu seorang yang jujur, seorang yang amanah. Jadi patutlah, kalau nak patuh, nak ikut pun. Tak patut tak ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tak ada kepentingan. Biasanya manusia ni dia pandai lain kalau kita ni ada kepentingan. Kalau kita tak ada kepentingan, dia lebih yakin dengan kita. Jadi untuk meyakinkan umat dia itulah bahawa dia tak ada kepentingan apa-apa. Cerita ni semata-mata untuk kebaikan kamu, kerana sayang kepada kamu. Itu maksudnya. Jadi di sini dia sebut begitu. Kalau kita tengok di dalam tafsir Jalalain ni, ini tafsir-tafsir yang mudah didapat ni. Orang kita semua baca ni. Cuba kita tengok. Fattaqullaha wa ati'un fima amurukum bihi min tauhidillahi wa ta'atih. Kamu taatlah kepada aku pada apa yang aku suruh kamu, iaitu berupa ajaran tauhid kepada Allah dan taat kepadanya. Wa ma as'alukum alaihi, aku tidak minta kerananya, kerana menyampaikan ini, min ajr, apa-apa upah. In ajriya, balasanku, upahku hanya ada pada Allah Rabbil Alamin. Fattaqullaha wa ati'un. Oleh itu, kamu bertakwalah kepada Allah dan kamu taatlah kepadaku. Jalalain karrarahu li ta'kidan. Allah SWT ulang sebagai takkid, untuk menguatkan saja. Jadi ada dua maknanya dalam kitab-kitab tafsir ini. Jawapan kepada berulang ni, di setengah tempat dan di setengah tempat yang lain tidak berulang. Sebab dua sebab. Di sini disebut takkid, untuk menguatkan saja. Sebab ulang mana menguatkan. Satu lagi, ulang kerana sebab berbeza. Yang pertama sebab lain, yang kedua sebab lain. Itu jawapan. Ini kalau kita tak tengok lagi yang lain, kalau ini saja pun sudah banyak dah kan.
Teruskan tadi sampai mana? Nombor 3. Nombor 3. Tu baca. 3. Rabbul Alamin. Rabbul Alamin pada ayat 16, 23, 47, 77, 98, 109, 127, 145, 164, 180 dan 192. Perkataan Rabbul Alamin beberapa kali diulang sebut di dalam surah ini. Perkataan ini ada 5 ertinya. A. Yang mendidik, B. Yang menjaga, C. Yang memiliki, D. Yang menguasai, E. Tuhan yang berkuasa dan bebas menguruskan segala kehendaknya. Beberapa perkara di bawah ini dapat difahami daripada pengulangan perkataan Rabbul Alamin itu. A. Sekalian Nabi dan Rasul mula-mula sekali akan menarik perhatian pengikut-pengikut mereka kepada Tauhid Rububiyah. Daripada Tauhid Rububiyah itulah mereka akan menemui Tauhid Uluhiyah. B. Orang-orang musyrikin Mekah menerima Tauhid Rububiyah, tetapi mereka selain melakukan syirik dalam ibadah, melakukan juga syirik dalam berhakimkan kepada selain Allah. Kejap. Jadi saya berserulah kepada masyarakat kita yang duduk sibuk-sibuk perkara ni kan. Duduk menafikan rububiyah, cara tauhid begini. Fikir-fikirlah. Sudah-sudahlah. Berhentilah. Biarlah tak mahu terima Ibn Taymiyah letak ke tepi. Tak mahu terima Muhammad bin Abdul Wahab letak ke tepi. Ini Quran. Terimalah. Tak mahu pakai nama ni, tak apa. Boleh lagi. Tak apa lagi. Sebab bukan Tuhan sebut tauhid rububiyah. Kamu kena macam bukan. Tapi kandungan dia tu jangan dinafikan. Kalau kita nafi bermakna apa maknanya? Apa maknanya ni Quran ni? Kitab panduan kita, pedoman kita. Pada-padalah bermusuh-musuh tu. Cukup-cukuplah. Jangan lebih-lebih sangat. Sama-sama kita. Lepas tu ini masalahnya masalah ajaran Quran. Nafi macam mana? Jadi benda ni ada. Memang begitu cara Quran. Kalau kita baca daripada awal sampai akhir akan bertemu beginilah. Dalam macam mana nak nafi benda macam ni. Tapi itulah macam saya sudah sebutlah, insaf lah. Sedarlah. Saya memang sedar, saya tahu. Sebab apa jadi begini. Sebab pengajian itu tidak terdedah kepada cara lain. Satu cara saja. Jadi saya minta lah mana-mana yang dengar tu cuba bukalah sikit pintu-pintu lain. Rumah kita luas, jendela banyak. Pasal apa dia buka satu sebelah saja? Bukalah sebelah sana juga. Begitu. Itu bukan rumah kita juga. Akan masuk angin juga, kita akan dapat manfaat juga daripadanya. Tak ada siapa rugi, kita sendiri yang rugi. Begitu itu masalah. Sebabnya kalau belajar lama pun saya tahu. Tidak pelik, tak akan bertemu begini. Duduk belajar cara begitu. Itu bahayanya kalau belajar cara begitu. Dia kena dekat dengan Quran dia. Kena dekat dengan Quran. Orang-orang yang dekat dengan Quran dia berjumpa lah, dia bertemu lah. Kita ni daurah tafsir pun tak ada tempat kita ni. Tafsir ni jauh-jauh. Quran dengan kita jauh. Hadis pun jauh juga. Sebab ni jadi gini. Sebab ni jadi gini. Kalau tidak jadi gini. Itulah. Jadi lupakanlah kalau ada buah ta'assub ataupun buah permusuhan apa, tak ada guna. Kita bukan lawan dengan orang yang kita musuh itu. Kita lawan Allah tanpa disedari. Bergerak tu. Tak ada arti lah kita hidup ni sebagai orang Islam, duk mengaku akidah betul. Kalau kita lawan Quran, tak ada arti. Untuk apa semua ni? Jadi kita ni kadang-kadang benda-benda ni lah. Kadang-kadang tak dapat tauliah, tak dapat mengajar, tak dapat. Tak ada kau Yahudi, kita Yahudi, Kristian, tak ada. Bukan mereka tu. Sama-sama kita ni. Duduk cah keting. Macam mana Islam nak maju kalau macam tu? Macam mana agama nak berkembang? Nak terbuka fikiran umat ni? Nak dekat dengan ajaran Al-Quran kalau macam ni?
Fikir-fikirlah semua pihak lah. Semua pihak. Teruskan. 4. Di dalam surah Asy-Syu'ara juga setelah mengemukakan kisah-kisah benar 9 orang Rasul, sebanyak 9 kali diulangi ayat tarjih ini, iaitu Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ayat 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191, 217. Daripada ayat-ayat tarjih ini dapat difahami beberapa perkara berikut. A. Pada kisah benar 9 orang Nabi itu terdapat ayat. Maksudnya ialah tanda kekuasaan Allah, tanda ada pembalasan baik dan buruk, dan Allah membinasakan kaum yang derhaka kepada Rasul-Rasulnya. Pengikut-pengikut dan pembela-pembela Rasul-Rasulnya pula diselamatkan. B. Daripada firman Allah, wa ma kana aktsaruhum mu'minin, difahami bahawa manusia-manusia yang keras hatinya tidak akan mendapat pengajaran daripada kisah-kisah benar yang terdapat di dalam sejarah, kerana itu mereka tidak beriman. 5. Hikmat penggunaan dua sifat Allah, Al-Aziz dan Ar-Rahim di dalam surah Asy-Syu'ara. Di dalam surah Asy-Syu'ara, setelah mengemukakan kisah benar para Rasul sebanyak 8 kali, dikemukakan ayat berikut sebagai ayat tarjih. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Pada ayat 9, 68, 104, 122, 140, 159, 175, 191. Sifat Al-Azizur Rahim juga tersebut dalam ayat 217. Beberapa perkara berikut dapat disimpulkan daripada ayat tarjih ini. A. Rabb, yakni Tuhan bersifat aziz terhadap orang-orang kafir, terhadap orang-orang mukmin pula dia bersifat rahim. B. Setiap orang Nabi memperkenalkan Allah melalui sifat-sifatnya. C. Daripada sejarah kebinasaan setiap bangsa terdapat bukti bahawa Rabb, yakni Tuhan, sentiasa memerhati manusia. Dia sentiasa melihat siapakah manusia yang bersyukur dan siapakah pula manusia yang kufur, yakni tidak bersyukur. D. Daripada sejarah kebinasaan setiap kaum terbukti bahawa Rabb adalah aziz, yakni maha perkasa terhadap orang-orang yang tidak bersyukur dan perosak-perosak masyarakat. Dia menghukum mereka di dunia ini. Itulah yang dikatakan pelajaran daripada sejarah. Dia juga akan menghukum mereka di akhirat nanti. E. Daripada sejarah kebinasaan setiap bangsa terbukti bahawa Rabb juga bersifat dengan rahim. Dengan sifat inilah dia menyelamatkan hamba-hambanya yang bersyukur daripada azab-azab di akhirat. 6. Di dalam surah Asy-Syu'ara ini tersebut bahawa tukang-tukang sihir yang hendak berlawan dengan Nabi Musa sebelum melemparkan tali-tali yang dipintal mereka dan tongkat-tongkat mereka mengucapkan bi'izzati Fir'aun, yakni bermaksud demi kebesaran dan kekuasaan Fir'aun sebelum melemparkannya. Itulah slogan mereka untuk menyatakan keperkasaan, kekuasaan, kemenangan dan kehebatan Fir'aun. Ayat 44. Izzah tu, aziz tu daripada izzah tu lah. Jadi kalau kita bismillah, bi'izzati Fir'aun, begitu. Jadi lawan dia aziz. Dia bertemu dengan Tuhan yang bersifat aziz. Orang yang berasa orang lain perkasa, kuat sangat tu. Itu maksudnya. Teruskan. Ayat 44. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. Tukang-tukang sihir itu kemudiannya menjadi penganut Islam dan kuat dan setia. Mereka bahkan bersedia menghadapi segala ujian. Mereka tidak lagi percaya kepada keperkasaan Fir'aun, sebaliknya telah percaya kepada keperkasaan Allah sebagai Tuhan yang aziz. 7. Di dalam surah Asy-Syu'ara juga terdapat ancaman kepada bangsa-bangsa yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. A. Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul. Ayat 105. Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. B. Kaum Ad juga telah mendustakan para Rasul. Ayat 123. Kazzabat Adunil mursalin. C. Kaum Thamud juga mendustakan para Rasul. Ayat 141. Kazzabat Thamudul mursalin. D. Kaum Lut juga mendustakan para Rasul. Ayat 160. Kazzabat qaumu Lutinil mursalin. E. Ashabul Aikah, iaitu kaum Nabi Syu'aib juga mendustakan para Rasul. Ayat 176. Kazzaba ashabul aikatil mursalin. Jadi perkataan kazzaba ni besar maknanya. Mendustakan akibatnya besar. Ini pun kata kunci juga di dalam surah ni. Sebab dia selalu disebut kazzaba. Inilah mendustakan. Bukan setakat tak terima, mendustakan. Itu bahaya. Sikap macam tu. Teruskan. F. Kaum Quraisy juga telah mendustakan utusan Allah yang terakhir, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka bahkan memperolok-olokkannya. Ayat 6. Faqad kadzabu fasayatihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Habis di situ ya. Adapun tentang syuara apa tu kita dah sebut dah tadi ya. Kita sambung lagi struktur makro kita dengan surah An-Naml. An-Naml adalah surah yang ke-27, bilangan ayatnya 93. Surah ini juga termasuk dalam surah Makkiyah. Bilangan paragrafnya ada 8. Mesej utama surah ada 23, iaitu terimalah agama Islam dengan menerima seru-seruan Rasulullah dan seruan Al-Quran kepada kepercayaan Tauhid dan adanya hari akhirat. Yang kedua, dalil-dalil tentang Tauhid Uluhiyah dan Hakimiyah. Yang ketiga, pemerintahan yang ada hendaklah diguna untuk dakwah kepada Tauhid. Pemerintahan yang ada hendaklah diguna untuk dakwah kepada Tauhid. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut tentang kandungan surah An-Naml, kita tengok dulu pecahan paragrafnya. Ada 8 paragraf. Paragraf yang utama daripada ayat 1 hingga 6 itu merupakan pendahuluan surah Tamhid. Paragraf 2 ayat 7 hingga 14, kisah Nabi Musa, dakwah kepada Tauhid Hakimiyah dan akibat buruk Taghut. Taghut ini mana kuasa yang merebut kuasa membuat undang-undang, cuba merebut kuasa membuat undang-undang daripada Allah. Mereka juga boleh membuat undang-undang sendiri, buat peraturan hidup sendiri. Paragraf yang ketiga ayat 15 hingga 44, kisah Nabi Sulaiman, khilafahnya di bumi, kerajaan ketuhanan dan tauhid hakimiyah. Paragraf yang keempat ayat 45 hingga 53, kisah Nabi Saleh dengan kaum Thamud dan akibat buruk kezaliman. Paragraf yang kelima ayat 54 hingga 58, kisah Nabi Lut dan akibat buruk yang diterima kaum Lut. Jadi semua-semua ni, mula-mula kisah ni macam kita sebut tadilah. Tak payah saya sebut banyak kali dah. Begitulah maksudnya. Paragraf yang ke-6 ayat 59, sumbangan para nabi dalam menyebarkan akidah tauhid. Paragraf yang ke-7 ayat 60 hingga 69, dalil-dalil tauhid uluhiyah dan hakimiyah. Di samping dalil-dalil menolak syirik dalam uluhiyah dan hakimiyah. Paragraf yang ke-8 daripada ayat 70 hingga 93, penutup. Ni bahagian ni, paragraf 8 penutup. Menghiburkan Rasulullah, pemandangan kiamat dan akibat buruk syirik. Itu paragraf yang ke-8 ada semua tu. Baiklah, kita terus kepada huraian yang lebih terperinci. Baca situ Umar. Zaman diturunkan. Zaman diturunkan. Surah An-Naml diturunkan selepas surah Asy-Syu'ara di peringkat ketiga kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, iaitu antara tahun ke-6 hingga ke-10 kenabian. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain diragui dituduh sebagai tukang sihir. Ketika itu juga pemimpin-pemimpin Quraisy yang menyembah berhala di Mekah dinasihati supaya mengambil iktibar daripada raja perempuan kerajaan Sabak di Yaman yang telah memeluk Islam. Sedangkan sebelum itu dia termasuk di kalangan orang-orang yang menyembah matahari. Berkaitan di antara surah An-Naml dengan surah sebelum dan selepasnya. 1. Di dalam surah Asy-Syu'ara, manusia dinasihati supaya mengambil iktibar daripada sikap-sikap negatif bangsa-bangsa yang telah dibinasakan. Sikap mereka ialah menolak seruan kepada kebenaran dan mendustakannya. Di dalam surah An-Naml ini pula diberikan gambaran sebaliknya. Manusia dinasihati mengambil sikap positif terhadap seruan agama yang benar, seperti sikap yang telah diambil oleh Raja Perempuan Yaman yang telah menerima baik seruan Islam. Kerananya dia telah berjaya di dunia dan di akhirat. 2. Di dalam surah Asy-Syu'ara,
Sifat Allah Aziz dan Rahim dikemukakan beberapa kali untuk membuktikan kebenaran tauhid, kekuasaan dan tauhid sifat. Di dalam surah An-Naml ini pula tauhid uluhiyah dan hakimiyah dikemukakan dalam bentuk soalan ailahum ma'allah, adakah Tuhan lain yang layak disembah bersama Allah? Beberapa kata kunci dan tema utama surah. 1. Di dalam surah ini terdapat ayat tarji'. Ia diulangi sebanyak 5 kali. Untuk menolak akidah syirik, ailahum ma'allah dikemukakan sebagai soalan sebanyak 5 kali. Perkataan ilah digunakan di sini dengan erti Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya dan Tuhan yang berkuasa, berkehendak dan maha perkasa. Di dalam ayat ke-60, setelah dikemukakan dalil kekuasaan Allah melalui penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan, lalu menumbuhkan tanaman-tanaman, manusia disoal ailahum ma'allah, ayat 60. Di dalam ayat ke-61, setelah dikemukakan dalil Allah sebagai Tuhan yang menciptakan bumi dan mengadakan bukit bukau dan sungai-sungai di atasnya, manusia disoal ailahum ma'allah. Di dalam ayat seterusnya, manusia diminta merenungi dirinya sendiri. Dikatakan Allah mendengar seruan orang yang gelisah dan terdesak, lalu menghidangkannya. Manusia dijadikan sebagai khalifah. Lalu kenapa Allah disekutukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain? Ailahum ma'allah, ayat 62. Di dalam ayat seterusnya dikemukakan dalil kekuasaan Allah, bahawa dia dapat menunjuk jalan walaupun pada waktu gelap gelita. Allah juga berkuasa melepaskan angin. Setelah itu kenapa masih ada yang memilih akidah syirik? Ailahum ma'allah, ayat 63. Akhir sekali di dalam ayat yang kelima dikatakan bahawa Allah lah yang memulakan kejadian manusia dan akan mengulanginya kembali. Dialah yang memberi rezeki kepada manusia. Lalu kenapa manusia masih melakukan syirik terhadap Allah dan mempercayai min dunillah, juga mempunyai sifat uluhiyah, yakni ketuhanan, kuasa, kehendak, rububiyah dan hakimiyah. Ailahum ma'allah, ayat 64. 2. Di dalam surah An-Naml, perkataan arsh, yakni takhta dan singgasana diulangi sebanyak 4 kali. A. Raja perempuan Sabak mempunyai singgasana, ayat 23. Walaha arsyun azim. B. Allah mencipta alam semesta dan pengatur serta pentadbir alam semesta juga mempunyai arsh. Allah yang tiada Tuhan lain yang layak disembah selainnya juga mempunyai arsh yang agung, ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. 3. Perkataan ulu, yakni menguasai dan mengatasi, tersebut 2 kali di dalam surah An-Naml. A. Nabi Sulaiman telah menulis surat kepada Raja perempuan Yaman. Di dalamnya tertulis bahawa janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri, yakni beriman dan mematuhi ajaran agama Allah. Ini adalah salah satu contoh seruan Islam diberikan kepada pihak berkuasa negara. Ayat 31. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. B. Pendokong-pendokong Fir'aun mengingkari dan menolak seruan Nabi Musa untuk bertindak zalim dan menguasai orang lain semata-mata. Ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. B. Di dalam surah ini disebutkan juga kezaliman kaum Samud dan kaum Fir'aun. A. Kaum Fir'aun yang jahat telah menolak ayat-ayat Allah kerana kezaliman dan kesombongan mereka, sedangkan hati-hati mereka telah pun berpuas hati dengan kebenaran ajaran Islam. Ayat 14. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. B. Kaum Samud juga satu kaum yang zalim. Kerana kezaliman mereka lah negeri mereka dimusnahkan. Ayat 52. Fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu. 5. Di dalam surah ini juga tersebut kerosakan yang ditimbulkan oleh 9 orang ketua kaum Samud dan kerosakan Fir'aun. A. Fir'aun dan bala tenteranya adalah perosak. Manusia diminta mengambil pengajaran daripada akibat buruk yang diterima mereka. Ayat 14. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. B. 9 orang ketua kaum Samud juga perosak. Mereka langsung tidak mempunyai jiwa untuk melakukan kebaikan. Ayat 48. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. 6. Untuk memperkenalkan Al-Quran, beberapa perkara di bawah ini dikemukakan. A. Al-Quran adalah kitab yang terang. Ayat 1. Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin.
B. Al-Quran diturunkan kepada Muhammad oleh Tuhan yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Ayat 6. Wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. C. Al-Quran menjelaskan secara terbuka dan dengan tepat segala persoalan yang dipertikaikan di kalangan Bani Israel. Ayat 76. Inna hadzal Qur'ana yaqussu ala Bani Israil aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun. D. Allah jua yang layak dipuji dan layak disyukuri. Dia akan mengemukakan segera beberapa tanda kebenarannya sehingga akan diketahui oleh orang-orang musyrikin Mekah. Ayat 93. Wa qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi fata'rifunaha. 7. 4 perkara perlu direnungi berhubung dengan Islam di dalam surah An-Naml. A. Nabi Sulaiman telah menggertak raja perempuan Sabak dan penduduk Sabak dengan mengatakan, janganlah kamu meninggi diri terhadapku dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri, yakni beriman dan mematuhi ajaran agama Allah. Ayat 31. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. B. Raja perempuan Sabak kemudiannya memeluk agama Islam dan tunduk bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ayat 44. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. C. Orang-orang yang mendengar dengan memberikan sepenuh perhatian kepada ayat-ayat Allah lah yang menjadi orang-orang Islam. Ayat 81. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. D. Rasulullah SAW diperintah supaya mengisytiharkan bahawa aku diperintah supaya menjadi orang-orang Islam. Ayat 91. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Itu apa ni, secara lebih terperinci daripada apa yang tersebut di dalam carta tadi. Di dalam carta tadi. Jadi kesimpulannya secara ringkaslah kalau kita nak sebut, kita nak buat kesimpulan kepada semua dalam surah ni, iaitu bukan semua orang-orang kafir ni, ketua-ketua orang-orang kafir ataupun pemimpin-pemimpin negara bukan Islam ni, dia tak terima Islam. Ada juga apabila diseru, dilancarkan dakwah, mereka menerima Islam. Salah satu contohnya ialah ratu, kita panggil ratu Balqis. Ratu Balqis, Bulqis atau Balqis. Ini satu contoh. Pemimpin negara yang hebat. Hebat, maju negara dia. Di mana? Di Yaman. Yaman sekarang ni berdempu. Hancur lebur, tak tahu, tak ada apa. Paling miskin. Antara yang miskin dalam dunia. Kira-kira. Padahal situ tu tempat yang sangat maju, bertamadun, segala kemudahan dan kemewahan pada masa tu. Pada masa tu. Nak cerita ni dunia ni begitulah. Jadi berapa ribu tahun dalam 2-3 ribu tahun lenyap. Tak ada dah. Kesan-kesan pun tak ada. Tenggelam dalam bumi. Itulah ceritanya. Hebat macam mana pun singgah sananya. Walaha arsyun azim. Disebutkan arsh. Ada singgah sana. Maligainya yang hebat. Dan pemimpin yang digeruni pada ketika itu. Surah An-Naml. An-Naml maknanya semua. Sebagaimana ketua negara yang bijaksana akhirnya tunduk menerima Islam itu, ketuanya perempuan, maka ketua semua juga berzina. Itu perkaitannya. Mana kalau ketua tu baik, bagus betul, perempuan ataupun betina tu pun dia jadi baik. Cuba tengok masyarakat semua tu. Patuhnya begitu sekali kepada ketua dia tu. Ketua dia tu cantik ke betina. Dalam surah 6 sesuai lah cerita tu, banyak disebutkan dalam cerita Balqis tu. Tapi dia bagus. Dia bagus. Salah satu ciri kerajaan dia tak buat apa-apa, dia pincang, dia mesyuarat. Tidak kata diktator dia tidak, bukan jenis gitu. Dia tanya pendapat menteri-menteri dia tanya pendapat. Walaupun keputusan yang terakhir duduk di tangan dia. Itulah yang tersebut di dalam surah ni. Itu yang pertama. Maknanya ada yang terima Islam. Itu yang pertama. Yang kedua,
Salah satu tanggungjawab umat Islam, bila mereka ada negara, ada kerajaan, pihak kerajaan itu mesti juga berdakwah, berperanan dalam dakwah. Bukan peranan dakwah ni hanya orang individu masyarakat, orang perseorangan saja, tidak. Bahkan ketua negara sendiri pun kena fikir tentang dakwah ni, nak sebarkan Islam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Itulah contoh pemerintah Islam yang bagus. Kalau dulu Zulkarnain bukan Nabi, ini Nabi. Dan Nabi kita pun buat begitu juga. Bila dia berkuasa, dia tulis surat kan. Tulis surat kepada maharaja tu, tulis surat kepada pembesar tu, tulis surat kepada ni semua, ajak kepada Islam. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dahulu. Cuma Nabi Sulaiman ini sebagai mukjizat yang Allah SWT bagi kepada dia, tentera dia ni banyak jenis. Tentera dia ni bukan manusia saja, tentera dia, jin pun tentera dia juga, binatang-binatang pun tentera dia juga. Jadi banyak jenis. Dia guna semua tu. Dia guna semua. Guna untuk apa? Setiap kali apa-apa berlaku kepada dia, dia kata hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Gitu sifat dia tu. Bukan kata jadi menyombong diri, membesar diri, lupa kepada Allah, tidak. Setiap apa yang berlaku, kelebihan, pencapaian dia ingat, ini kurniaan Tuhan. Tuhan nak uji aku. Adakah aku bersyukur atau aku kufur? Itu cara berfikir. Jadi maknanya sepatutnya raja Islam, sultan, pemimpin, ketua negara Islam, mana-mana dia kena sifat macam ni. Barulah dia berjaya, barulah dia maju, barulah dia boleh ke depan mengatasi orang kafir. Itu yang kedua. Perkara yang ketiga, Islam tidak menentang kemajuan dan kemodenan. Moden, maju dalam keduniaan, dalam kebendaan, memang dikehendaki. Bahkan itu salah satu cara kita nak buat orang kafir ni kagum, dan dia fikir banyak kali tentang kita. Dia tidak akan tuduh kita bukan-bukan lah. Macam dia ahli syurga, hidup susah, melarat dalam dunia. Lepas tu kalau besok, kalau ada bangkit, hari bangkit, kita juga dapat syurga. Tu takkan orang macam ni, kata dia. Duduk dalam debu ni. Pokok duduk dalam debu, tak ada tamadun, rumah pun tak ada. Jadi alasan pengotor orang Islam, nak syurga. Syurga tu tempat bersih, kamu pengotor. Syurga tu tempat orang baik, kamu penipu. Syurga tu tempat orang baik. Kita tengok negara bukan Islam, tak ada rasuah. Tak ada rasuah. Begitu pendidikannya dicapai, begitu berdisiplin baik. Dia nak belajar apa daripada negara Islam? Dia kata negara Islam ni tempat penipu, tempat rasuah, tempat cas keting, macam-macam, berebut kuasa orang Islam. Bukan. Macam mana nak buat contoh? Lepas tu kalau pergi tengok airport tu saja tu, negara kafir, berapa bagus, moden. Tengok negara Islam tu. Tapi sekarang ni alhamdulillah, Tuhan bagi, walaupun dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita pun, Tuhan bagi sumber alam kepada umat Islam ni, menyebabkan dia jadi kaya. Bila dia jadi kaya, dia boleh buat apa saja. Jadi orang kafir pun gerun juga kepada orang Islam. Ikut mana-mana pun dia nampak orang Islam ni hebat. Kalau di satu pihak orang Islam tu ada seperti Yaman, seperti yang teruk-teruk lah kita kata, yang miskin, ada juga yang kaya. Kayanya itu terbilang nombor satu dalam dunia, melebihi mereka. Dah bangunan-bangunan pun hebat, pencakar langit pun sudah ada, termasuklah negara kita. Kan itu membanggakan. Jadi orang kafir dia apa? Sebab dia nampak kebendaan, dia nilai juga dari sudut kebendaan itu, dari sudut kebersihan, dari sudut disiplin, teratur, sistemnya. Bukan tak teratur. Ni kalau kita pergi setengah-setengah negara Islam tak tahu di traffic light, tak ada traffic light, dicabut. Sebab apa payah, malah nak tunggu. Boleh buat kira macam tu. Bila dah tak ada traffic light itu, bubuk lah, bubuk. Lepas tu ni tak kira lah, bunyi bising tak kira lah. Itu contoh. Nak jadi contoh macam tu. Cuba tengok Nabi Sulaiman, macam mana istana dia. Balqis yang hebat itu pun kalah dengan dia. Barulah orang kafir jadi mikir banyak kali orang Islam ni. Dia ada kuasa dia, kurang-kurangnya kuasa keuangan dia, ekonomi dia. Dia ada benda, sesuatu yang kalau dia tak buat, orang lain jadi susah. Pandai jaga,
Lepas tu fikir juga kemajuan dunia. Kalau macam tu, orang kafir pun akan lemah. Dia akan tertarik hati dengan Islam. Dia kena ada banyak contoh orang Islam. Contoh seperti Nabi Sulaiman. Macam mana istana dia. Lepas tu hebat dia tu. Pergi dia boleh angkat istana Balqis. Mari duduk depan istana dia. Dia boleh angkat. Ada apa ni? Sebab tentera dia tu jin pun tentera dia. Qala ifritum minal jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Contoh di dalam surah ni. Itu boleh tengok sendirilah. Bila angkat mari tu, dia nak masuk dalam ni macam mana istana? Ka'annahu kata dia. Betul-betul seperti istana dia kata dia. Macam mana tidak betul-betul istana dia? Memang istana dia. Dah kalau Islam tu hebat macam tu, nak lawan macam mana? Setara sekarang ni tak ada lah hebat dari segi teknologi dia. Tumpai orangnya, tumpai China, tumpai Rusia, tumpai Amerika sendiri, tumpai Barat. Itu pun bila ada kuasa ekonomi, orang kagum, orang lemah, orang hormat. Sekurang-kurangnya kalau dia kata apa-apa, orang kena dengar juga. Kita nak begitulah. Kita nak begitu. Umat Islam jangan jadi contoh buruk. Ni daripada orang perseorangan sampai negara, contoh buruk saja yang ada. Memalukan. Sedangkan ajaran Quran begini. Lepas tu dia masuk dalam istana Sulaiman itu. Raja tu kira dia sudah biasa dah lah dengan kemewahan. Tapi dia tengok mahligai Nabi Sulaiman tu dibuat daripada cermin pada masa tu. Kita sekarang ni kan cermin, bangun dah cermin semua. Masa tu cermin tu kira-kira ke depan sangat. Cermin tu macam air tu, berolah. Dia nak lalu situ, dia terkejut, dia terangkat kain dia. Terangkat kain dia. Dia ingat ke air. Jadi nak masuk dalam air. Rupanya dia katakan, itu bukan air. Itu hebatnya bangunan dia tu. Boleh ke tak boleh? Kenapa tak bolehnya kalau Nabi ada macam tu? Nabi tak akan ada benda haram. Tak akan buat benda haram. Maknanya kemewahan hidup dunia ni boleh. Kalau kita mampu. Kita nak buat bangunan tinggi, lebih tinggi daripada bangunan orang kafir. Boleh. Tak ada jadi masalah. Tapi janganlah lupa tanggungjawab kita. Jadi seperti Nabi Sulaiman. Lepas tu disiplin dia jaga. Semua mesti kena ada dalam majlis. Tak ada burung hudud. Burung hudud pergi ke mana? Rupanya dia melaksanakan tugas dia, kerja dia. Dia pun tentera Nabi Sulaiman juga. Dia pergi tengok, dia balik cerita. Dia pergi mana-mana, dia cerita. Sebab Nabi Sulaiman, Allah SWT bagi kelebihan dia, dia boleh bahasa burung. Wa'ullimna mantiqat tayr. Wa'ullimna mantiqat tayr. Kami diajar bahasa burung. Ini menunjukkan dalam hubungan antara bangsa, kena reti bahasa orang lain. Kena hebat dalam bahasa orang lain juga. Sebagai alat perhubungan. Dan Nabi Sulaiman itu dia lebih daripada orang lain lah. Burung pun boleh bahasa. Kita tak boleh bahasa burung. Biar boleh lah bahasa manusia lain. Barulah boleh buat kira. Jadi bila begitu dia ancam, ada burung hudud. Aku akan buat begini-begini. La u'adzibannahu aw la adbahannahu. Aku akan seksa dia. Kalau tidak berdisiplin. Cuba tengok, dia jaga tu. Dia jaga pekerja-pekerja dia sampai begitu. Sampai dia nak hukum kalau tidak bertugas dengan baik. Tiba-tiba kawan tu mari dia cerita, dia pergi ke Yaman, jauh pergi. Dia dapati di sana raja yang memerintah itu perempuan. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Aku dapati pemimpin dia tu, ratu dia tu menyembah berhala. Kaum dia pun menyembah matahari. Dia sebut ini penyembah matahari. Tapi akhir sekali dengan dakwah Nabi Sulaiman, dengan cara dia, dia ingat Nabi Sulaiman akan terpengaruh dengan hadiah yang dia nak kirim. Tak payah, aku tidak nak benda tu. Aku tak ada kepentingan tu. Itu. Mana tak makan kalau nak beli dengan dunia ni tak makan. Itu sikap pemimpin negara Islam. Bukan boleh dibeli, bukan boleh digadai. Barulah jadi hebat. Seperti Nabi Sulaiman. Ni tidak kalah dengan kuasa besar. Habis jual negara. Habis jadi tunduk kepada orang. Begitulah. Jadi akhir sekali
Balqis tu masuk Islam. Ini dalam Quran. Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Aku Islam bersama Sulaiman. Jadi dia pun tengok hebat orang Islam. Tak ada sebab untuk kita tidak terima Islam. Apakah Islam menghalang kemajuan kalau kita nak maju? Tak ada halang. Cuba tengok ni. Siapa begini hebat ni, lebih daripada aku lagi. Dia akan lemah di situ. Ini salah satu psikologi manusia ni. Kita nak dakwah manusia ni begitu cara. Kita tu kena lebih daripada orang lain. Lebih rajin, lebih kuat mengkaji, lebih kuat menyelidik daripada dia. Kita buat sesuatu penemuan, suatu pembaharuan, ada teknologi yang kita buat sendiri, barulah dia kagum dengan kita. Ni tidak. Semua kita tumpai dia. Dia kena berubah. Barulah masyarakat Islam tu jadi kuat. Ni peringkat negara ni. Maknanya ajaran Islam ni bentuk manusia secara peribadi dan juga bentuk negara. Bentuk ketua keluarga dan bentuk juga ketua negara. Itu ajaran Islam. Itu sebenarnya. Inilah contoh yang kita dapat. Maknanya nak cerita jangan kita berasa kalau pemimpin negara tak boleh terima Islam. Tak, ini contoh ada. Satu negara masuk Islam. Cumanya ada cerita Israeliat ataupun cerita pengaruh itu adalah di sekitar Nabi Sulaiman ini. Kononnya Nabi Sulaiman ini menikah pula dengan Balqis. Tak ada cerita lain. Akhirnya menikah juga. Sehingganya dalam kad-kad kahwin tu kan. Minta Allah begini-begini seperti Yusuf dengan Zulaikha, seperti Sulaiman dengan Balqis, seperti Nabi kita dengan Khadijah, macam-macam tu kan. Ini semua kejahilan. Tak ada semua tu. Perjuangan Islam ni bukan nak kahwin, kira kahwin saja. Tak ada semua. Nabi Yusuf pun tak kahwin dengan Zulaikha. Nabi Sulaiman pun tak kahwin dengan Balqis. Tak ada. Islam itu yang ada. Kejayaan sudah tercapai. Bukan kejayaan ni baru ada kejayaan apabila naik pelami. Kita tahu bila kahwin. Tidak begitu. Lepas tu banyaklah di celah-celah tu cerita ni. Cerita Nabi Musa pergi berdakwah Fir'aun, ada juga. Tetapi yang lebih utama di sini kejayaan dakwah negara. Mana negara kena berperanan. Jangan kira orang perseorangan saja dakwah untuk Islam, agama Islam ni, seru kepada tauhid ni. Pemimpin ketua negara tu dia kena begitu. Barulah jadi. Itulah secara ringkas tentang surah 6. Nampaknya kita kena cepat-cepat dah ni. Separuh dah ni. Saya takut tak sempat. Tak sempat. Jadi setakat itulah dulu hari ni.